Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati lagi kasihi Dr. Nur Ashikin binti Abdul Rahman, pensyarah untuk subjek komunikasi antara budaya. Tajuk yang akan dibentang pada hari ini adalah analisis budaya Rusia di dalam dimensi nilai budaya oleh Hofstede. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya mau perkenalkan diri saya. Saya Bahudin bin Ibrahim, nombor metrik 251980 selaku Ketua Kumpulan Rosli Dobi. Diikuti pembentang kedua kami, Cik Intan binti Subri, nombor metrik 251363. Dan seterusnya pembentang ketiga kami adalah Abdul Rahman bin Suhaili, pemegang nombor metrik 251325. Dan yang terakhir sekali, iaitu Tengku Muhammad Faisal bin Tengku Yeng, pemegang nombor metrik 251733. Kami semua merupakan pelajar tahun akhir PJJ PACE Universiti Utara Malaysia dari kampus Sibu Sarawak. Pengenalan, apa yang anda tahu tentang dimensi nilai Hofstede? Biar saya terangkan di sini. Dimensi nilai Hofstede ialah nilai perbezaan di antara 50 negara dalam pemikiran dan tindakan sosial di kalangan masyarakat tersebut. Beliau iaitu Hofstede percaya bahawa semua masyarakat memiliki program mental yang telah wujud di dalam pemikiran pada zaman kanak-kanak lagi. Kumpulan kami, Rosli Dobi, memilih negara Rusia. Rusia adalah sebuah negara yang meliputi Eropah Timur dan Asia Utara. Rusia juga merupakan salah sebuah negara yang terbesar di dunia. Di samping itu juga, Rusia juga dicatatkan sebagai negara yang ke-9 di dunia dengan kepadatan penduduknya. Di Rusia, Moskow ialah bandar terbesar di Rusia dan merupakan ibu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Barudin. Nama saya Cik Intan binti Subri, 251363. Kita teruskan dengan demografi negara Rusia. Lihat kepada slide. Di sini dinyatakan keluasan, lokasi geografi dan lokaliti serta kepadatan penduduk. Kita tekankan kepada kumpulan etnik. Di negara Rusia terdapat 6 kumpulan etnik di mana etnik yang majoriti adalah etnik Rusia iaitu 79.8%. Manakala agama dimonopoli oleh agama Kristian iaitu 5 ke 6% di mana merangkumi kepada 15 ke 20 juta orang. Manakala yang lain adalah agama Islam, lain-lain Protestan, Yahudi, Katolik dan Buddha. Kita teruskan ke bahagian analisis nilai budaya negara Rusia berdasarkan 4 dimensi Hofstede. Yang pertama adalah pengelakkan ketidakpastian. Yang kedua, jarak kuasa. Yang ketiga, individualisme melawan kepada kolektivisme. Dan seterusnya adalah kelakian versus kewanitaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada dimensi Hofstede. Yang pertama, pengelakkan ketidakpastian. Latar belakang merupakan antara konteks yang amat digemari oleh masyarakat Rusia. Apabila mereka berinteraksi dengan orang asing, mereka kelihatan sangat formal. Yang kedua, jarak kuasa, power distance. Hierarki dalam masyarakat Rusia menunjukkan jarak kuasa mereka amatlah tinggi
Di dalam sesebuah organisasi mempunyai seorang bos, seorang ketua dan juga orang bawahan di mana orang bawahan perlulah mengikut arahan ketua dalam melakukan tugasan mereka. Yang ketiga, kelakian versus kewanitaan, masculinity versus femininity. Masyarakat Rusia amat menitik beratkan pencapaian di mana dilihat dari segi sumbangan atau kemampuan peribadi Malaysia. Mereka tidak akan meninggikan kepribadian mereka. Yang keempat, individualisme versus kolektivisme. Nilai budaya ini masih digunakan di masyarakat Rusia. Contohnya, apabila mereka keluar bersama rakan, mereka akan menyatakan kami dengan rakan dan bukanlah saya dan rakan. Dalam menghadapi cabaran kehidupan seharian, keluarga, rakan dan kawasan kejiranan sangat penting. Seterusnya, perbentangan ini akan diteruskan oleh sahabat, iaitu Encik Abdul Rahman. Terima kasih Cik Intan Subri atas penerangan berkenaan dengan analisis nilai budaya berdasarkan 4 dimensi Hofstede. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya Abdul Rahman bin Suhaili dengan nombor matriks 251325 akan menyambung penerangan kumpulan kami iaitu nilai budaya melalui dimensi terhadap cara kerja Rusia. Nilai budaya melalui dimensi terhadap cara kerja Rusia. Budaya merupakan identiti dalam sesebuah masyarakat. Ianya dimiliki sama ada melalui kehidupan seharian ataupun di tempat kerja. Dengan kepelbagaian budaya yang wujud, maka corak pemerintahan, interaksi dan perbuatan akan mempengaruhi di dalam sesebuah organisasi, di mana ianya merupakan pengaruh yang meneraju kejayaan di dalam sesebuah organisasi. Pengaruh budaya dalam organisasi, Hofstede telah membuat penelitian di mana penelitian ini memfokuskan kepada elemen-elemen yang mempengaruhi perilaku atau situasi dalam sesebuah organisasi maupun institusi. Dapatan daripada analisis oleh Hofstede berkenaan perkara ini, Hofstede telah mengeluarkan beberapa dimensi yang membantu dalam mendefinisikan nilai budaya serta membawa pengaruh kepada keadaan dan nilai sesebuah organisasi serta pekerjaan. 4 dimensi budaya telah diketengahkan oleh Hofstede. 4 dimensi budaya yang dikenakan oleh Hofstede ialah merangkumi pengelakkan ketidakpastian, kelelakian atau kewanitaan, individualisme atau kolektivisme, dan jarak kekuasaan. Dimensi yang pertama adalah pengelakkan ketidakpastian. Pengelakkan ketidakpastian adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan toleransi masyarakat terhadap ketidakpastian. Bagi mendapatkan istilah yang lebih tepat, Anton dan Salzman pada tahun 2014 telah menyatakan bahawa pengelakkan ketidakpastian menunjukkan sejauh mana individu cenderung menerima risiko. Sebagai tindak balas terhadap pertalian budaya untuk penghindaran risiko dan pengelakkan ketidakpastian, peraturan ketat dan langkah keselamatan dilaksanakan untuk berusaha menghindari situasi yang tidak biasa dan tidak diketahui. Rusia merupakan salah satu negara yang mempunyai pengelakkan ketidakpastian dalam budaya kerja yang sangat tinggi. Bagi mewujudkan suasana kerja yang teliti, terancang dan mempunyai peraturan kerja yang boleh menjamin kewibawaan pekerja, setiap organisasi di Rusia akan berusaha untuk menyediakan persekitaran kerja yang selesa. Hal ini dapat mengurangkan tekanan tempat kerja dalam kalangan pekerja di situ. Selain itu, dimensi ini dipraktikkan dalam penetapan temujanji bersama rakan kongsi atau sesama syarikat.
Setiap syarikat tidak akan mengambil risiko ketidakpastian atau keberangkalian janji temu yang gagal. Pekerja akan menetapkan terlebih awal info berkaitan janji temu yang akan dilaksanakan dan maklum balas atau makluman lanjut bagi memastikan segala urusan dapat diselesaikan akan terus diingatkan sebagaimana yang dirancangkan. Tambahan pula, elemen pengelakkan ketidakpastian juga dapat dilihat apabila Rusia sangat menekankan kaedah bermesyuarat yang formal bagi membincangkan segala isu atau perkara yang berkaitan dan membuat keputusan. Dimensi kedua adalah kelelakian atau kewanitaan. Dimensi bagi kelelakian dan kewanitaan ini menerangkan tentang kepentingan serta peranan jantina dalam mewujudkan suatu budaya kerja di sebuah kawasan atau negara. Sesetengah kerja menekankan pengambilan jantina lelaki sebagai yang utama kerana sifat atau nilai yang wujud dalam diri lelaki serta berdaya saing, ketegasan dan lain-lain lagi. Manakala terdapat pekerjaan yang menjadikan wanita sebagai faktor utama kerana sifat dan kepribadian yang ada pada wanita tersebut. Pilkington pada 1996 menyatakan dalam suasana pekerjaan di Rusia, status bagi kelelakian dan kewanitaan memainkan peranan penting serta menjadi penyumbang terhadap kebudayaan yang wujud dalam organisasi dan tempat kerja. Di Rusia, peraturan atau undang-undang yang mengurangkan penglibatan perempuan atau wanita dalam beberapa bidang pekerjaan telah dikuatkuasakan dengan tujuan untuk memberi peluang kepada lelaki selain melindungi kepentingan serta hak wanita terutama bagi pekerjaan yang berbahaya. Clement dan Haley 2001 juga menambah budaya pekerjaan di Rusia juga kadangkala memberi keutamaan kepada lelaki dan menitik beratkan jantina dalam pekerjaan. Penerangan yang seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Tengku Muhammad Faizal. Silakan. Assalamualaikum, saya Tengku Muhammad Faisal bin Tengku Ying akan menyambung slide daripada Encik Rahman. Kita melihat individualisme lawan kolektivisme. Di mana dimensi ini ialah bagaimana seseorang mampu berfungsi dalam sebuah organisasi yang sama ada sebagai individu atau satu kumpulan. Masyarakat individualisme, mereka akan mementingkan pencapaian individu, manakala masyarakat yang kolektivisme akan lebih mementingkan pencapaian pada peringkat kumpulan. Dalam pekerjaan yang berbentuk pertahanan negara, sudah semestinya kolektivisme menjadi hal yang dititik beratkan. Dan sekiranya dalam pekerjaan di bahagian pertahanan yang mempunyai sifat individualisme. Individualisme akan lebih kerap dilihat pada pekerjaan yang membolehkan seseorang dianugerahkan dengan gelaran pekerja terbaik selain ingin mempertahankan posisi jawatan yang dipegangnya. Jarak kekuasaan PD, iaitu jarak kekuasaan adalah satu tahap yang mana masyarakat akan berhadapan dengan perbezaan kuasa yang wujud di antara manusia. Di Rusia, sistem hierarki telah diguna pakai dalam sesebuah organisasi yang mana penentuan seseorang ketua atau yang berjawatan tinggi itu ditentukan melalui umur, pengalaman dan jawatan yang disandang olehnya. Hierarki dalam organisasi akan memudahkan
serta melancarkan sesebuah perjalanan organisasi. Apabila wujud hierarki, maka sudah semestinya status, pendapatan serta gaya hidup akan menjadi lain. Secara kesimpulannya, dimensi yang telah diketengahkan ini sudah semestinya berpunca daripada pengenalasian terhadap perbezaan budaya yang telah wujud dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Dimensi-dimensi ini telah membuktikan bagaimana nilai budaya dapat dicipta, malahan bagaimana ianya mampu membawa kepada kesan terhadap kehidupan manusia. Terdapat sesetengah budaya yang diamalkan adalah bertepatan dengan sifat atau ciri yang telah wujud di dalam diri wanita, selain terdapat juga budaya yang lebih berkepentingan bagi kaum lelaki. Penjarakan kekuasaan juga telah melahirkan satu bentuk kebudayaan yang berbeza, dan ini jelas dilihat melalui budaya golongan kebanyakannya serta budaya golongan biasa. Selain memberi impak kepada kehidupan, dimensi yang telah dipaparkan sangat boleh diguna pakai untuk menilai atau melihat bagaimana ianya mampu membawa pengaruh dalam kehidupan alam pekerjaan masyarakat di Rusia. Dimensi budaya ini bukanlah satu perkara yang tidak signifikan, tetapi ianya jelas telah menggambarkan situasi sebenar kebudayaan yang telah diamalkan sebagai salah satu norma kehidupan masyarakat. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan tajuk analisis budaya Rusia di dalam dimensi, iaitu nilai budaya oleh Hofstede. Terima kasih.